Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Chapter yang kelima, iaitu wastewater. Hari ini kita nak belajar tentang wastewater, iaitu sisa kumbahan. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bila kita nak study, kita mintalah keberkatan daripada Tuhan yang mencipta kita. Okey, so kita nak belajar tentang wastewater. Apa itu wastewater? Okey, mari kita dah. Wastewater, okey, dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai apa dia? Okay, air sisa kumbahan. Sisa kumbahan. Okey, dalam bahasa Inggeris juga dipanggil sebagai sewerage. So kalau ada ayat bahasa Inggeris kata sewerage tu sama lah tu dengan wastewater. So hari ni kita nak belajar berkaitan tentang air sisa kumbahan. Dahsyat Sebelum ni kita belajar water supply, sekarang ni kita belajar tentang wastewater pula. Okey, ini adalah outline yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, sources and characteristic of wastewater. Ya, kita mesti kena tahu punca-punca wastewater ni datang daripada mana sebenarnya. Daripada langit, daripada bumi, ataupun daripada kita sendiri. Okay. So, ada apakah karakteristik, apakah kriteria bagi wastewater ni? Okay. Next, kita kena tahu pula seterusnya adalah effluent standard dan treatment. Bila kita dah tahu effluent standard yang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia, so kita kena tahu apakah treatment untuk air sisa kumbahan tersebut, untuk kita buat treatment supaya air yang keluar tu mematuhi dengan standard yang telah ditetapkan. Okey. Dalam treatment ni ada pre-treatment, ada primary, ada secondary, ada tertiary. Yang terakhir lah ni. Okay, next adalah dalam proses treatment ni, dia akan menghasilkan sludge. So kita akan belajar juga sentuh sedikit berkaitan tentang sludge, types and treatment method. Okay, next, go. Okay, apa tu wastewater? Wastewater ni apa ni? Soalan akan tanya. Kalau bukan tak pandai, kalau tak tahu nak tulis, you kena faham wastewater ni apa. Dalam bahasa Inggeris, you kena tulislah dalam bahasa Melayu. Okay, wastewater ni adalah apa? Wastewater is sewage. Storm water. Sewage ni air sisa kumbahan. Okay, storm water. Storm water ni apa? Daripada air hujan. Okay, bila air hujan turun, dia pergi ke longkang dan sebagainya kan. Dan water that has been used for various purpose around the community. Memanglah air sisa kumbahan itu adalah air yang terhasil datang daripada yang kita gunakan, daripada community, daripada industri, daripada commercial, orang cuci orang cuci kereta, hasil pada cuci kereta, hasil datang daripada kita basuh pinggan kat sinki kat rumah, kita mandi tu air dia punya, semua tu adalah dipanggil sebagai air sisa kumbahan. Nanti kita tengok gambar apa itu air sisa kumbahan tu. Abang nampak jelas Okay, unless properly treated, wastewater can harm. Okay, kalau kita tidak proper buat treatment kepada air sisa kumbahan ni, akan memberikan kesan kesan yang tak elok lah bagi kepada public health. Akan kita kan air minum water. Okay, water daripada air sungai. Jadi kalau kita tak buat treatment dengan baik, jadi kita ambil balik air yang kita dah gunakan, kita ambil balik. Sebab tu kita kena buat treatment supaya bila dilepaskan daripada wastewater treatment tu, wastewater treatment plant, dia akan pergi ke sungai. Bila akan ke sungai, akan ada berlaku lagi proses treatment di dalam secara biologi yang kita belajar sebelum ni. Biological, physical, chemical dalam tu lah, dalam sungai tu. So daripada situ juga air ini akan kalau kita tak buat treatment dengan baik, dia akan mengganggu gugat kualiti air yang kita akan gunakan nanti. Nampak kesan dia baik balik kepada kita semula lah. Okey, seterusnya. Okay, kadang-kadang kan ada orang fikir, tak apa, saya banyak duit, saya boleh beli air mineral. Hari-hari saya beli air mineral. Hati-hati juga, air mineral pun mineral, kandungan mineral. Tetapi depend. Kalau misalnya mineral tu terlampau banyak juga dalam badan, ia akan mengganggu gugatkan kita punya
apa nama tu, buah pinggang. Sebab mineral, kandungan mineral. So kita boleh gunakan juga dengan reverse osmosis water. Kita pun boleh minum reverse osmosis. Bukan nak kata mineral yang paling bagus sekali, kan? Tak, bukan juga. Kalau kita minum dengan kadar yang banyak dengan mematuhi, dan kalau boleh kita gabung-gabungkan jugalah dengan air reverse osmosis dan sebagainya. Yang penting air itu bersih dan mematuhi standard yang telah diberikan. Macam tu dia. Okey, boleh. Next. Panjang pula intronya. Okay, next adalah most communities generate wastewater from both residential. Memang okay, kita akan generatekan wastewater. Kita dipanggil, kalau kita daripada rumah, okay, dipanggil sebagai domestic waste. Okay, dan non-residential sources. Mungkin macam contoh office, business, ada kedai-kedai, department store, restaurant, school, hospital, industri. Dan juga macam contoh non-residential source, contoh juga macam industri, tekstil, kilang ayam, dan sebagainya lah. Banyak tu kan. So itu adalah menghasilkan air sisa kumbahan. Sebab tu kita kena bayar IWK punya bill tu kan. Alright. So datang dari mana sebenarnya wastewater ni? Mari kita lihat. Ni. Ini yang dimaksudkan tadi. Resident, okay, rumah-rumah kita, commercial, office, school, university, industri. Kalau soalan tanya tu senang semua ini akan mengeneratekan wastewater. So kalau misalnya soalan ditanya, okay, kuis ke ditanya kan, okay, so adik-adik mesti tahu. Kalau tak pandai dalam bahasa Inggeris, tulis saja dalam bahasa Melayu apa yang you faham. Alright, okay, bagus. So kita pergi ke seterusnya. Ni sorry. Ni untuk wastewater dia ada dua kategori, iaitu domestic wastewater, yang seterusnya adalah industrial wastewater. Domestic wastewater adalah daripada residential, commercial dengan institution. Okey, tetapi industrial ni adalah datang daripada kilang-kilang. Contoh kilang apalah, kilang kain, kilang apa-apalah sebagainya. Boleh Okey, next kita pergi ke seterusnya. Okey, wastewater can be classified kepada domestic wastewater dan juga industrial wastewater. Okey, domestic wastewater ni juga dipanggil sebagai municipal, ataupun sanitary wastewater, sebagai simply sewage jugalah. Okay, use water which has been discharged from residential. Memang dia adalah hasil daripada yang telah dibuang oleh residential, okay, commercial dan juga industry area of the city. Okay, industri kat sini mungkin kadang-kadang sebenarnya dia adalah macam contoh, ada orang buat industri kecil-kecil je. Macam contoh, dia buat kecilan macam kat rumah, dia masak ke tepi-tepi jalan kan. Masa contoh macam gitu. Maksudnya benda yang kecil-kecil saja tu dipanggil di sinilah. Boleh domestik. Maksudnya kat rumah macam gitu. Tetapi kalau industri macam kilang-kilang yang besar macam gitu. Okay. Collected through sewage system. Dia akan bersatu pergi ke sewage system. Macam contoh, satu taman ada satu tempat waste water treatment, IWK. Kalau adik-adik perasan contoh kat taman-taman kan, mesti ada tempat waste water treatment. Okay. Generally 99.9 water and contain only 0.1% of organic and inorganic solid, and also microorganism. Dalam tu juga ada mengandungi microorganism. Okay, datang dari mana microorganism? Ialah datang daripada najis kita jugalah, daripada pemakanan kita, daripada yang kita basuh-basuh buah kan. Situ juga ada, dalam tu adalah microorganism. Okay, industrial ni pula ada spesifik wastewater treatment plant nya sendiri. Setiap kilang mesti kena ada wastewater treatment plant nya sendiri. Okay, generate by large, medium scale industry. Memang besar lah. Medium tu macam kilang kecil-kecil, taklah kecil sangat, sederhana. Okay, manufacturing industry produce a large volume high strength wastewater. Ia memang di dalam industri wastewater ni dia akan menghasilkan wastewater yang concentrationnya sangat tinggi. So air dia sangat kotor lah. Macam contoh, cuba kita bayangkan,
kilang celup warnakan pakaian. Okey, warnakan baju. Okey, warnakan baju. Contoh baju tu nak kena warna biru. So berapa banyak sisa yang dia celup dan dibuang begitu saja airnya. Kalau kita fikir logik, so sebelum mereka riliskan, dischargekan air itu ke sungai, mereka kena mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita. Okey. Sebab tu nanti kalau tak, nanti kalau kilang tu, kilang celup warna biru contohnya, takkan air kita semua warna biru. Itu tidak baguslah. Okey. Okey, so seterusnya, okay, where does it all go? Domestic wastewater ni, cuba tengok domestic wastewater, where, okay, dia akan pergi mana? Okay, daripada washing machine kita, daripada sinki, okay, ni tengok ni, daripada toilet, daripada sinki kita lah. When you flush the toilet, where does the content go? Mana semua pergi? By gravity flow, the waste is on its way to wastewater treatment plant. Okey, semua ni daripada rumah Abu, rumah Ali, rumah Chong, rumah apa lagi? Harunan namanya ke pelajaran Charvian. Semua rumah lah akan pergi ke wastewater treatment plant. Okey, faham Okey, nampak sini waste. Okey, WWTP ni bermaksud waste water treatment. Oh, cantik tulisan saya plant. Okay, next. Okay, wastewater sources and characteristic. Dalam tadi kita dah divide, classifykan domestik dan juga industrial. So sekarang dalam domestik pula pecah lagi kepada dua. Ni dua ni. Iaitu black water dan juga grey water. Apa ni puan? Okay, mari kita start baca betul-betul. Black water ni adalah coming from wastewater from toilet. Black water tu air najis yang datang daripada toilet. Tetapi grey water pula datang daripada wastewater from all sources except toilet. Dia akan grey water ni adalah hadir daripada pelbagai tempat kecuali toilet. Ini dipanggil grey water. Ini dipanggil as a domestic sewage. Okay, baca kat sini. Black water and grey water have different characteristic, but both contain pollutant and disease causing agent that require treatment. Memang kedua-dua ni memang kalau digabungkan jadi domestic wastewater dan ia perlu dibuat treatment walaupun daripada grey water ke daripada black water ke macam tu. Boleh Okey, ingat domestik terbahagi kepada dua iaitu grey water dan juga black water. Black water, ingat je black water tu datang daripada toilet. Okey, grey water datang selain daripada tempat toilet. Okey, faham Okey, ini tengok dalam rumah ni, okey, dalam rumah ni, rumah apa ni? Rumah Justin lah. Okey. Oh, rumah Justin besarnya. Justin rumah awak. Okey. Rumah Justin ni. Tengok black water adalah toilet. Ni toilet. Okey. Ini adalah grey water. Sinki, washing machine, bathroom dan sebagainya lah. Okey. Faham Okey. Seterusnya. Mari kita lihat lagi. Ni lagi penerangannya. Nampak lagi clear kan? Ni kita letak pula rumah Azrin lah. Oi, besarnya rumah Azrin. Okey. Rumah Azrin ni pula. Oh, rumah Azrin ada tempat dishwasher. Oh, siapnya ada mesin lagi. Tak payah nak basuh pinggan pakai tangan. Kita manual je Rumah dia ada mesin. Okey. Kitchen tap, washing machine. Ni heavy grey water. Heavy. Okey. Seterusnya, ini ada light grey water. Ini mungkin pakai banyak air kan. Ini pula light grey water. Okey, bathroom. Okey, ini dipanggil sebagai grey water. Ini pula sebagai black water daripada toilet. Kenapa dipanggil black water? Okey, dia ada sebagai brown water. Brown water ni pula dipecahkan kepada feces. Feces ni najis lah. Najis yang besar-besar tu kan. Okey, water dan juga urine, air kencing kita. Okey, sama puan ni cerita pasal malu lah saya. Tak lah, memanglah kita nak belajar kan. Okey. So kita boleh lihat lagi
Wastewater sources and characteristic. Stormwater is a non-residential sources and carries trash and other pollutant from street as well as pesticide and fertilizer from yard and field. Okey, jangan lupa juga walaupun daripada rumah tu kita kata itu sebagai domestic wastewater, tetapi ada satu lagi iaitu stormwater. Stormwater ni adalah air daripada air macam air hujan turun pergi ke jalan raya. Okey, itu sebagai stormwater lah, air stormwater, iaitu bukan datang daripada residential. Ni bukan datang daripada residential, tapi dia akan mengalirkan sampah-sampah daripada jalan, termasuk pesticide, racun-racun serangga, fertilizer, baja-baja daripada tempat padang yang kita tanam tu. Because of the variety of non-residential wastewater characteristic, communities need to assess each sources individually or compare similar type of non-residential sources to ensure the adequate treatment. Ya, walaupun kita tidak memikirkan di dalam rumah, contoh kan air begitu, tetapi kita kena fikirkan juga daripada yang digunakan di stormwater ni, yang hasil daripada stormwater. Contoh Skudai, contoh Skudai adalah tempat pembangunan. Okey, tempat pembangunan yang mana jarang sekali kita nampak ada tempat pertanian. Okey, bermaksud wastewater treatment yang ada di situ fokus tidak lebih kepada hanya fokus kepada pembangunan rumah-rumah orang, manusia kan. Tetapi kadang-kadang kita cuba pergi ke contoh kita pergi ke Kedah. Okey, bila pergi ke Kedah ada banyak padi, kita tanam padi kan. Bila kita tanam padi, kita akan menggunakan fertilizer yang banyak. So wastewater treatment kat sana mestilah berfokuskan lebih sedikit untuk buat treatment tersebut. Sebab tu kita kena tahu karakteristik air yang ada di sana. Okey, mungkin tak sama macam Skudai yang ada banyak rumah-rumah orang ni. Tetapi di Kedah pula mungkin bukan di bandar lah, dekat dengan macam orang tanam-tanam padi itulah, kat situ. Boleh faham Okay, very good. Seterusnya, wastewater from non-residential sources also may require additional treatment step. For example, stormwater should be collected separately to prevent the flooding and treatment plant during wet weather. Trash and other large solid from storm sewer often removed by screen. Cuba duk fikir ada satu tempat yang selalu banjir. Okey, jadi bila banjir, contoh kita fikir, kita tengok, ingat balik kat rumah kita. Okey, depan rumah kita ada jalan raya. Okey, lepas tu ada saliran air yang masuk untuk sampai pergi ke wastewater treatment plant. Andai kata tempat rumah kita tu hujan, mesti wastewater treatment plant kita tu penuh dengan air, betul tak? Ya, betul. Sebab tu kita sebagai engineer, kita kena fikirkan situasi tempat tersebut. Kadang-kadang bila kita nak design wastewater treatment plant, kita kena fikir, adakah tempat tu selalu hujan? Ataukah tempat tu selalu banjir? Adakah tempat tu selalu kemarau, tak ada banjir pun? Syukurlah, alhamdulillah kalau tak banjir. Tapi kalau banjir, kita kena fikirkan bagaimana untuk kita buat treatment, wastewater treatment tersebut. Itu tugas kita lah sebagai as an engineer. Wow. Ya, saya yakin adik-adik sebagai as an engineer nanti akan berfikirkan berkaitan tentang ini. So, kita kena fikirkan macam mana solusi untuk kita selesaikan masalah ini. Okey? Pandai. Very good. So, kita pergi ke seterusnya. Okey. Dah nampak Oh, dah nampak dah kita pun membara dengan wastewater treatment kita ni. Macam gitu. Okey, industrial wastewater pula. Okey, mari kita pergi ke industrial wastewater. Kalau adik-adik lihat kat sini, industrial wastewater, textile, okey, landfill leakage, ni macam-macam ni, glass, catering, printing, carrying business, semiconductor, ni orang elektrik ni kan. Pharmaceutical, pharmaceutical ni sangat hebat ni. Yang ni dah banyak sangat, macam contoh kan, ada orang buat research, air treatment, air wastewater, dia letakkan Panadol, dia nak tahu kalau apakah kesan kepada wastewater, kepada kita lah yang pengguna ni. So
ini juga best ni sebenarnya kalau kita buat research ni. Sebab saya punya research pun berkaitan tentang wastewater juga. Orang kata, oh lah puan ni main dengan benda-benda kotor. Tak apa, kita kan belajar. Ilmu itu jangan dipilih-pilih. Semua ilmu kita kena belajar, insyaAllah. InsyaAllah saya pun sama. Okay. Seterusnya, automobile industry. Macam contoh kilang-kilang yang buat kereta kan. Okay, refinery, metal industry, shredder facility dan sebagainya ni. Ini dipanggil, dah banyak lagi dah sebenarnya. Ini dipanggil sebagai industrial wastewater. Jom kita tengok pula. Okay, wastewater characteristic. Okay. Wastewater characteristic ni terbahagi beberapa. Yang pertama adalah physical properties. Apa yang ada dalam parameter yang kita akan check? Color, odor, bound, solid, temperature. Dalamnya datang daripada, kalau color datang daripada domestic, odor pula bau, okay, daripada decomposing wastewater dan seterusnya lah semua ni. Okay, boleh baca kat sini Untuk chemical ni pula, ni chemical. Karbohidrat datang daripada domestic, fat. Contoh kita kan masak-masak, kita kan masak, kan ada minyak-minyak kan. So ini boleh kan sebagai minyak jugalah, lemak. Okay, pesticide, phenol, protein, purity pollutant, surfactant dan sebagainya lah. Ni dan juga inorganic. Boleh baca kat sini. Domestic, alkalinity, chlorides, heavy metal dan sebagainya. Gases pun sama. Okay, gas methane. Gas methane ya. Okay. Seterusnya adalah biological constituent. Bakteria lah. Mesti dalam tu juga ada bakteria juga. Okay. So, kita pergi ke seterusnya. Boleh lihatlah kalau you all nak buat research nanti, FYP nanti, mungkin you boleh lihat daripada situ. Okay, so kita pergi ke color. Color dulu. Okay, color ni adalah the color of wastewater containing dissolved oxygen DO is normally grey. Warna dia adalah grey lah, kelabu. Black color wastewater usually accompany, dia akan datang dengan 4 color. Okay, contain little or no DO. It's said to be septic. Kalau misalnya air tu berwarna gelap macam gitu, itu sebagai septic lah. Macam contoh kadang-kadang air tu dah lama bertakung kat situ. Lebih-lebih lagi kalau perasan saya ni kampung kat Kelantan kan. Jadi saya perasan kat rumah saya ni ada, kita orang kat kampung biasanya ada satu dipanggil, kalau orang Kelantan tahu, ni rumah. Okay, ni rumah. Macam mana rumah? Oh, dahsyat rumah. Okay. Okay, ni toilet lah. Ni toilet toilet. Macam mana nak? Ni dah toilet dah. Okay, toilet. Cuma dia pergi ke sini. Bukan. Dia adalah, dia punya ni kan. So, kita orang kat Kelantan ni ada satu telaga tau. Telaga tu ditanam ke dalam tanah. Okay, mungkin ada 3-4 kerek. Apa kita panggil kerek lah. Okay. Okay. Dan air yang datang ke sini kita boleh dipanggil sebagai septic tank. Dan kita tutup dengan konkrit, penutup konkrit. So ini sebagai septic. Airnya kalau kita check dia warna hitam. Sebab itulah color dia warna hitam. Okay. So boleh lihat kat sini, significant in color in wastewater. Kalau warna grey, dia problem dia tak ada problem lah. Okay. Okay. Red, blood or other industrial waste. Kalau warna dia warna merah, kan ada, dia adalah darah ataupun datang daripada industrial waste ataupun industri tersebut menggunakan pewarna warna merah, sebagainya. Green, yellow, okay, datang daripada industrial waste, not pretended. Okay, mungkin datang daripada sumber cat. Okay. Red and other soil color, mungkin datang daripada surface runoff. Mungkin tempat tersebut ada berlakunya air, tanah merah kan. Kadang-kadang tanah laterit itu dia adalah menyebabkan airnya akan jadi warna merah ataupun warna tanah lah, warna coklat sikit macam gitu. Warna black pula, ini adalah dipanggil sebagai septic condition or industrial flows. Alright. So, seterusnya, cuba lihat kat sini. Ni adalah domestic waste. Ni adalah oil waste. Nampak tak beroil? Kalau kita nampak kat tasik ke, kan, nampak bila beroil tu mungkin ada tumpahan minyak yang berlaku. Datang daripada mana? Kalau ada tumpahan minyak kat sini, bila ada air, bila udara tu pun tak boleh masuk, oksigen tak boleh masuk. Kesian lah kat dalam ni.
Okey, bila kat dalam ni binatang-binatang kan, diingatkan apa dalam atas tu permukaan, rupanya minyak. Okey, itu yang menyebabkan kalau adik-adik perasan di dalam chapter yang pertama kita ada dipanggil exhaust oil. Ini adalah kesannya daripada minyak. Kadang-kadang binatang ni ingatkan itu adalah makanan. Rupanya itu adalah minyak, tumpahan minyak. Okey. Next adalah color adalah cantik, full of. Ini tasik ni cantik nampak tetapi full of chemical. Tak boleh, maksudnya orang kata don't judge a book by its cover kan. Oh, hebat sangat by its cover. Sebenarnya bukan cantik sangat, tetapi sebenarnya banyak bahan kimia dalam tu. Kita tak tahu. Kita kena test dulu air tersebut. Alright. Okay, seterusnya adalah white color of the chemical waste. Contoh tengok ni penuh white color ni, bubble-bubble ni kat atas ni sebabkan bahan kimia yang terlampau banyak. Okay, no one is sure exactly how the ocean will disappear pollutant. Contoh kalau adik-adik tengok kat laut ni biru je, tapi kita kena check air dia. Adakah air dia tu bagus atau tidak? Okay, begitupun kita bukan minum kan air tu kan. Okay. Seterusnya, processing timber into pulp at the mill will result in ton of effluent a day being discharged. Ni pun sama juga, processing timber juga pulp. Pulp yang ni kan, yang kulit-kulit dia tu kan kita akan proses juga. Mungkin digunakan, dicelup dalam air untuk membuka dia punya kulitnya. Ini juga menyebabkan condition air kita juga terganggu. Alright. Odor pula. Boleh baca kat sini. Odor ni pun sama. Domestic sewage should have a musty odor. Okay. Bubbling gas and odor indicate industrial waste anaerobic. Okay. Contoh air kalau septic tank, kalau macam contoh macam saya kata tadi kat rumah saya kan, kat kampung, kalau air tu berbau kuat, bermaksud banyak bakteria di dalam tu, dia adalah aseptic. Dipanggil sebagai anaerobic lah. Okey, perasan aerobic, anaerobic. Okey, apa beza kedua-dua ni? Anaerobic no oxygen, oksigen tak ada. Aerobic, oksigen ada. Okey, ingat macam gini je. Kita senam aerobik tak? Senam aerobik. Bila kita bersenam, hui, 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 kena senam tu kan? Kita kan bernafas. Itu sebagai aerobik. Tetapi anaerobik tu no oksigen. Dan di dalam ni juga ada dia punya bakteria-bakteria yang khas untuk aerobik. Ini pun ada bakteria yang khas dalamnya. Okey, faham Okey, boleh baca kat sini lah. Kita cepatkan sedikit Seterusnya adalah wastewater karakteristik. Okey, first suspended solid. Nanti boleh baca reason important kenapa kita kena check wastewater. Okey, untuk suspended solid, untuk contaminant ni ada suspended solid, biodegradable organic, pathogen. Pathogen ni adalah disebabkan oleh bakteria juga, organism. Nutrient, biasa fokus kepada nitrogen dan juga fosforus. Ni nitrogen dan juga fosforus. Next adalah priority pollutant. Okey, organic dan inorganic compound. Okey, boleh baca kat sini. Seterusnya ini adalah typical composition untreated domestic wastewater. Okey, sebelum pergi ke wastewater treatment, okey, ini adalah typical untreated domestic wastewater. Dia terbahagi kepada 3, weak, medium dan juga strong. Ini adalah bacaannya. Kita nak tahu, contoh kita nak check air wastewater treatment di taman A. Okey, bila di taman A, sebelum, okey, macam contoh ni di rumah, ni rumah. Okey, ni taman lah. Ni taman, ni ada rumah banyak-banyak. Okey, ni adalah wastewater treatmentnya. Wastewater treatment plant. Okey, sebelum pergi ke sini, kita akan check air ni. Okey, bila kita sebelum pergi sini kita akan check air ni. Bila kita check, kita kena tengok, clarify kan air ni berada dalam weak ke, dalam medium ke, dalam strong. Kenapa penting benda ni? Sebab kita sebagai engineer, okey, kita kena buat treatment berdasarkan apa yang wujud di sana. Bukan contoh kalau kita buat treatment, sebenarnya air kat situ
dalam kategori weak, tetapi kita buat wastewater treatment khas untuk strong. Apa kesannya? Ini mahal lah. Confirm dah. Weak lebih murah berbanding medium. Medium lebih... Okey, memang betul dah. Okey, weak lebih murah berbanding medium. Medium lebih murah berbanding strong. Sebab tu kita kena tahu apakah karakteristik bagi air sebelum kita check dulu kita nak design wastewater treatment plant. Sebab kita ni as an engineer kena designkan wastewater treatment plant. Okey, faham Alright. So, seterusnya. Sama juga untuk yang ni. Okey, ni adalah average characteristic of selected. Ni adalah untuk industrial wastewater. Bagi contoh tempat processing susu, meat packing, okey, synthetic textile, chlorophenol. Ni adalah karakteristik yang biasanya bagi untuk parameter BOD, COD, total solid dan sebagainya. Okey, boleh lihat kat sini. Alright, ni nampak kat sini gambar ni. So, ini adalah household. Boleh dikatakan sebagai residential ataupun household wastewater generation. Datang daripada cuci anjing ni, daripada dapur, daripada toilet, bathroom, daripada tempat minum-minum, tempat main-main ni, tempat basuh kereta pun sama juga. Alright, next. Mari kita pergi ke wastewater treatment process. Okey, di dalam wastewater treatment process ni, kalau dapat keluar soalan macam ini, hafal sedikit lah ya. Okey, wastewater treatment process ni ada beberapa level. Yang pertama adalah preliminary. Preliminary ni ditugaskan untuk remove of organic material, iaitu physical. Okey, next, primary. Primary ni akan removal of suspended solid. Ini fokus kepada chemical dan juga physical. Next, secondary. Secondary ni akan fokus kepada removal of organic matter, akan fokus kepada biological. Dalam ni ada treatment menggunakan bakteria. Okey, faham Seterusnya adalah tertiary advance. Tertiary advance ni akan terus fokus kepada removal of pathogen and nutrient. Akan fokus kepada chemical, photochemical dan juga biological. Okey, next. Ni nampak dekat sini. Ni ada primary. Ingat, preliminary, primary, secondary dan juga tertiary. Sometimes ada advocate, saya tengok dia sampai secondary saja. Tertiary tak buat. Depend on tempat lokasi tersebut. Sebab tu kita kena tahu kategori air dalam tempat lokasi tersebut adalah weak ataupun medium ataupun dia adalah strong. Okey, so seterusnya nampak kat sini. Ni yang terbesar lah. Okay, nampak 3 stage of wastewater. Ini wastewater. Yang pertama primary. Primary solids are separate. Ni dia punya function lah. Secondary, dissolved biological matter is convert into the solid mass using waterborne bacteria. Okay. Untuk secondary ni, 95% of the suspended molecule should be removed. Next adalah tertiary. Yang paling besar ni lah. Biological solid are neutralized. Then, dispose the treated water may be disinfected chemically and physically. Macam untuk tertiary akan fokus kepada chemically or physically treatment. Alright, ni sama juga. Untuk dalam wastewater treatment ni, dia ada beberapa treatment yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah mechanical treatment. Bila mechanical treatment, ini adalah treatment yang digunakan menggunakan influx, removal of large object, removal of sand and grit, primary sedimentation. Ini adalah proses bagi mechanical. Bagi biological pula, dia akan menggunakan this treatment, iaitu trickling bed filter, activated sludge. Ini memang selalu digunakan. Okay, next adalah chemical treatment. Chemical treatment adalah disinfection. Disinfection. Okey, penyah bakteria tu lah. Okey, next. Okey, adik-adik, ini adalah boleh study. Okey, nampak wastewater treatment process. Air, okey, yang pertama, wastewater ni air masuk, contoh kan.
Air masuk first. Air masuk kat sini. Okey, lepas masuk kat sini, dia terus pergi ke kawasan ini. Nampak kat sini. Boleh baca kat sini. The separation of process out solid. Okey. Solid yang macam contoh pejal yang ada kat atas tu terampai tu kan, dia akan buang kat sini. Lepas tu pergi ke seterusnya. Dia akan pergi satu proses. Okey, ini dia sebagai preliminary settling basin a low heavier metal. Ni adalah proses yang mana dia sebagai 30 dalam ni dia berada dalam 30 hari lah fermented. Okey. Seterusnya pergi ke seterusnya kat sini. Okey, yang keempat yang ni. Okey, proses ini pula effluent is pumped to the bioreactor 9 jam. Lepas tu dia pergi ke sini lah. Ini sebagai trickling filter. Okey, then seterusnya dia pergi ke seterusnya iaitu proses secondary clarifier gravity. Dalam ni dia bila dah berlaku proses-proses, nanti kita akan tengoklah. Saya akan cakap secara general baru. Okey, ini bila dia dah settle akan pergi ke seterusnya iaitu yang keenam. Yang keenam ni adalah dipanggil sebagai tertiary lah. Okay, the water is finally chemically treated with chlorine. Cl, nampak Cl ni. Okay, Cl ni adalah chlorine. Okay, chlorine. Dan seterusnya bila dah melepasi standard, terus dia pergi ke sungai. Macam ni adalah proses-prosesnya. Kalau lah wastewater treatment plant ni tiba-tiba satu rosak. Sebab tu kalau you nampak ada banyak kan chamber ni. Sebab sebagai berjaga-jaga lah, kadang-kadang ada satu chamber rosak, so boleh standby dengan satu lagi chamber macam tu. Okey, faham semua? Okey, ini secara general. Okey, mari kita lihat pergi. Okey, seterusnya berkaitan tentang wastewater process. Tadi kita dah terangkan plan yang nampak overall. Sekarang ni kita tengok pula schematic dia. Macam manakah perjalanan air tersebut, air sisa kumbuhan tersebut terus sampai untuk buat setiap satu treatment. Okey, cuba lihat kat sini. Okey, kat sini adalah primary treatment. Okey, kalau soalan ditanya bolehlah lukis ingat hafal kat sini. Ini adalah secondary treatment. Okey, mula-mula raw water daripada rumah-rumah kita tu kan, domestic. Okey, ada domestic wastewater. Okey, lepas tu dia pergi ke screening proses. Lepas screening, dia pergi ke comminator. Maksudnya dia grind lagi kat situ supaya untuk pergi ke next step. Comminator terus pergi ke grid chamber. Okey, yang keladak-keladak ni dia akan pergi ke grid disposal. Okey, bagi air yang terapung di atas akan terus pergi ke clarifier. Clarifier ni ada lagi satu proses. Dia pun ada settlement. Dan raw and primary ini adalah sludge. Air yang bahagian atas ni, supernatant yang atas ni, dia akan terus bergerak naik atas. Bukan naik atas saja, akan mengalir. Okey, mengalir terus pergi ke aeration tank. Okey, nanti ni saya hold dulu cerita bagi sludge ni. Okey, lepas dalam proses aeration ni, bila dalam proses aeration, nama dia aeration, dia adalah ada oksigen. Okey, ada oksigen. Bila oksigen bermaksud ada kandungan bakteria aerobik di dalam tu. Macam mana kita tahu aerobik bakteria? Contoh yang pernah dengar tak aerobik apa nama tu Masa Muhammad? Senam aerobik. Senam aerobik tu kan. Senam aerobik tersebut adalah kita menggunakan oksigen sebab kita memerlukan oksigen. Bukan kita tutup oksigen untuk kita bersenam, tidak. Sebab tu namanya aerobik. Okey. Ini bukan aeration lah. Maksudnya ada pengudaraan. Okey, dan ada oksigen di sini. Bila berlakunya tindak balas tersebut, okey, bila bakteria ada oksigen, dia akan makan. Sampai satu tahap, dia akan mengalir terus pergi ke secondary clarifier. Okey, secondary clarifier ni adalah untuk mengasingkan yang atas supernatant dengan yang sludge yang bawah ni. Ni, nampak tak kan? Yang berat tu dia akan terus turun bawah. Okey, tengok Okey, saya bagi tahu pasal sludge ni. Sludge ni akan pergi mengalir, dia akan return balik semula, pergi ke sini sebab kandungan sludge ni mengandungi bakteria. Bakteria ni akan digunakan lagi sekali, dia panggil sebagai return sludge. Ni
return slush. Ni. So, akan return naik balik semula. Pergi ke aeration tank. Sama cuba lihat kat sini. Ini daripada grid chamber pergi ke primary clarifier. Okey, slush yang kat sini pun akan pergi naik ke atas. Dia akan pergi terus direct. Ada yang pergi ke treatment, ada yang direct, ada yang pergi treatment, ada yang terus pergi ke this one, dia terus pergi ke treatment slush. Okey, mungkin kat sini dia akan buat lepas dia akan proses. Okey, bila dikeringkan, dry, okey, dia akan terus pergi ke landfill. Ataupun ada juga orang gunakan sebagai baja. Okey, kat sini activated slush ni ada yang pergi ke return slush, naik balik semula. Ada juga yang terus pergi ke disposal ni. Depend. Kalau kadang-kadang bukan ke semua slush ni kita boleh guna balik semula. Dia hanya boleh guna sedikit saja sebab bakteria dia ada masa untuk ia hidup. Okey, kadang-kadang mungkin beberapa hari saja dia boleh hidup. Tetapi dia akan, bila dia akan, okey, contoh oksigen masuk sini. Bila terlampau oksigen sangat, terlampau banyak bakteria, tidak semua bakteria yang boleh hidup lama. Bila dia return balik semula, dan dia akan bergabung dengan oksigen, dia akan hidup balik semula, segar balik semula. Lepas tu dia akan masuk sini balik semula, ke clarifier. Dan dia akan berulang-ulang, depend on amount yang akan diperlukan. Sekiranya berlebihan, dia akan terus pergi ke slush treatment and disposal, tempat yang kita nak buang slush tersebut. Okey, kita pergi ke clarifier. Air yang bersih ke atas ni, supernatant yang bersih ke atas ni akan pergi ke next step, secondary effluent. Tetapi sebelum tu dia akan menggunakan disinfection. Disinfection ni pengah bakteria. Okey, walaupun kita nampak physically nampak colornya okey, bersih dan sebagainya, tetapi kita kena buat disinfection sebab benda bakteria ni kita tak nampak. Macam COVID sekarang, kita tak nampak pun bakteria virus tu. So kita tak nampak benda tu, physically kita tak nampak, tetapi kita menggunakan macam mikroskop ke, contohnya ni kan, mikroskop, kita check kandungan nilainya, parameter, semua-semua tu mengikut kepada standard yang telah ditetapkan. Dan disinfection ni ada juga yang menggunakan UV, ozon dan sebagainya. Okey, nanti kita lihat satu-satu. Lepas tu barulah discharge. Discharge ke mana biasanya? Dia akan discharge ke sungai. Setiap apa yang telah di-removekan ni akan mematuhi standard yang telah ditetapkan oleh Department of Environment. Alright? Okey, jom kita pergi seterusnya. Okey, ni kalau kita nampak secara generally, nampak simple sikit kan. Okey, mula-mula A. Ni preliminary. Ni preliminary ni. Tengok, ini preliminary. Awal-awal lagi. Okey, daripada domestic wastewater tu, pergi ke bar screen, grid chamber, lepas tu pergi ke primary treatment. Ni kat sini, primary settling. Yang clarifier tadi itulah, primary clarifier tadi, yang awal-awal lagi. Okey, then terus pergi ke secondary treatment. Ada activated slush biological treatment. Ni ada aeration berlaku, aeration. Okey, pergi ke seterusnya clarifier. Okey, air slush yang ni akan terus return balik. Ini dipanggil return slush. Okey. Lepas tu yang supernatant atas ni dia akan terus pergi ke disinfection. Ini dipanggil disinfection sebagai untuk kes ni dia akan menggunakan chlorination sebab bajetnya sedikit. Okey. Dan lepas tu barulah dilepaskan di sungai, river. Okey? Okey, faham. Okey, kalau soalan ditanya hafal macam mana cara susunannya. Alright, next. Okay, primary treatment. Primary treatment ni basically removal of wastewater constituent such as rags, sticks, floatable, grit and grease, minyak that may cause, dia akan menyebabkan benda ni dia akan remove kan, sebab untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah maintenance dan operasi mesin-mesin yang ada di dalam wastewater treatment plant kita. Okay, with the treatment, operation, process dan juga ancillary system. Okay, kalau misalnya kadang-kadang orang bagi tahu waste water treatment plant, dia sama juga dengan kalau bahasa pasar lah dipanggil sebagai loji. Loji, bahasa Melayu dia loji rawatan air
sisa kumbahan. Ini sebagai kalau orang kata, kau pergi loji kah? Ingat ke loji apa kan? Rupanya loji wastewater treatment plant lah. Okey. Okey, ini adalah fungsi-fungsi bagi preliminary treatment. Kalau soalan ditanya, so adik-adik boleh jawab lah. Okey. Remove large object. Contohnya yang ni. Okey, next, rake screen dan juga clock equipment in the switch treatment plant. Okey, next. Okey, ini juga contoh preliminary treatment. Okey, first dia akan screen removal of floating metal. Lepas tu dia pergi ke grid chamber. Dia akan removekan sand and grit. Kalau soalan ditanya, apakah function grid chamber? So ada yang ni. Okey, next, commutators. Grinding large size suspended. Ni akan macam bukan blender, dia macam grind kan supaya benda yang besar-besar tu. Kadang-kadang kan hari tu masa saya ingat saya masa PhD kan, ada benda terapung. Saya kata benda rupanya najis tu dia berketul tak so maaf ni wastewater tak apa okey. Dia berketul sampai dia tak pecah. Sampai dia ke wastewater treatment plant kata, aduh, saya macam dah tutup muka dah macam, aduh, aku kenapa lah aku ambil research macam ni. Tapi saya gembira sebab ini adalah yang jarang orang perempuan untuk masuk sebab dia ada benda yang kotor. Tetapi kita kena belajar. Sebab kalau kita tak study benda ni, siapa lagi nak study? Kita saja. Maksudnya kita isi terpilih lah untuk belajar benda ni. Okay. Okay, next. Lepas tu, lepas ke communicator, lepas grind, terus pergi ke floating flotation unit. Dia akan removekan oil dan grease. Lepas tu skimming tank. Okay, sama juga ni. Okay, lepas tu pergi ke flow measuring unit such as partial flow. Okay, dan dia pergi ke pump. Okay, lepas tu baru pergi ke pre-aeration unit sebelum pergi ke primary treatment. Ni preliminary dulu. Lepas tu baru kita pergi ke primary. Okay, kita tengok dulu preliminary Okay, yang ni screen. Boleh baca kat sini Okay, initially wood chip, leaf, macam apa nama panggil tu? Daun-daun tu kan, aquatic plant, floating impurities akan remove pada screening proses ni lah. Kan, after the screen, a more compact suspended material will be removed to allow water to flow through the chamber. So barulah air tu bersih untuk pergi ke next step. Okay, next, the purpose of screening. Kenapa penting sangat screening ni? Restrict the entry of suspended solids such as garbage. Memang dalam, janganlah pula bila you belajar ni you kata, saya nak buang tisu lah kat dalam toilet kan. Sebenarnya bila kita belajar, kita tahu kesukarannya sistem tersebut untuk maintainkan supaya nak mengelakkan daripada berlakunya kesumbatan dan sebagainya. Sebab tu adik-adik kena pastikan bila kita belajar, kita tahu dan kita applykan supaya jangan merusakkan orang lain. Macam tu, faham Maksudnya, so kita dah tahu, so kita kena alert dan kita kena tunekan otak orang-orang sekeliling kawan kita ni. Maksudnya kita share the knowledge. Itu maksud saya. Kita share the knowledge supaya mereka tahu macam mana cara nak buat. Macam mana cara, sebenarnya begini situasi. Janganlah buang sampah kat dalam toilet. Janganlah buang benda-benda mendasing dalam tu. So, ini adalah kita sendirilah. Okay. So, kita dah bijak kan. Okay, next. Sama jugalah saya pesanan untuk diri saya sendiri juga. Okay, next. Kenapa tujuannya? Untuk prevent pump, pipe and equipment daripada berlakunya kerosakan. Okay, next kita pergi seteruskan. Boleh baca lah contoh yang ini. Okay, mula-mula ni banyak sampah ni. Okay, kalau adik-adik tengok ni, screening dia sentiasa bergerak. Dia akan naik. Lepas tu nanti dia akan ni, dia akan kumpul ni. Macam gini. Dan kau nampak ini, ni yang bersih ni. Ni yang bersih. Okay, nampak kadang-kadang abang-abang IWK ni dia tarik pakai pakai yang kaut sampah tu kan. Kesian lah buat kerja kan. Jadi kita kena fikirlah untuk memudahkan urusan mereka. Macam-macam ada dalam ni. Saya pernah tengok hari tu. Nak cerita pun tak sampai hati. Okay, cuba tengok kat screening ni. Dia punya degree dia ni kat sini
Okey, dia adalah 45 ke 60 darjah degree. Okey, darjah. Okey, dia punya kecurunannya supaya untuk mengelakkan untuk supaya air masuk tu terus masuk ke situ terus. Alright? Okey, next, grid chamber. Okey, grid chamber ni masih lagi dalam preliminary. Okey, sama juga. Wastewater usually contain a relatively large amount of inorganic solids such as sand, cinders, gravel, which are collectively called grid. Ni. Okay, lepas tu, okay. Then usually, a head of pump of comminuting device, and if mechanically clean, should be preceded caused by rack screen. Maksudnya sebelum pada grid chamber, dia ada screening, iaitu cost punya yang besar punya. The detention period is usually, biasanya air berada di dalam grid chamber ni dalam 20 second ke 1 minit. Kalau kita design, so kita kena terus kira untuk 20 second ke 1 minit. Okay, next. Okay, next adalah commuter. Okay, commuter. Bukan commuter, commuter. Okay, commuter ni selepas pada grid chamber. Okay, in this device, all the wastewater flow pass through the grinder assembly. Ni. Okay, grinder assembly. The grinder consists of the screen or slotted basket rotating. Dia akan ada berlaku proses rotation. Dia akan benda kecil-kecil tu dia boleh rotatekan lah. Okay, solid pass through the screen and chopped or shredded between the two cutters. Sebab dalam ni dia ada cutternya, so dia boleh grind dan terus untuk daripada yang partikel yang besar terus pergi ke partikel kecil. Cuba lihat kat sini, daripada partikel yang besar dia akan grind terus pergi ke sini. Okay, next. Mudah je kan? Okay, next. Selepas pada comminutor, okay, terus pergi ke flotation unit. Okay, flotation unit ni, okay, cuba lihat kat sini. Okay, dia ada berlaku proses. Ada oil, ada tempat pembuangan oil. Ada yang water inlet, gas injection, gas injector, okay, gas injector. Okay, treated water outlet. Jadi air yang bersih tu akan keluar terus pergi ke next step pula. Okay, so boleh nampak di sini ya, flotation units. Okay, sebab bila dah berlaku proses grind, dia akan automatik pergi ke satu tempat, dia akan flotation. Bila flotation tu berlaku, so air yang bersih boleh diasingkan dengan benda asing lah. Okay, next adalah skimming tank. Tadi dalam flotation unit, flotation unit tu juga kita boleh removekan oil. Sebab kita ada tempat yang kita boleh tarik oil tu. Bila dah berlaku, contoh minyak-minyak kan, kita ada terapung, so dia akan terus pergi ke satu tempat. Okay, next adalah skimming tank. Skimming tank adalah is a chamber to so arrange that the floating metal like oil, ni skimmer. Okay, oil, fat, grease. Dia sama juga yang dengan yang tadi, rentetan daripada flotation terus pergi ke skimming tank untuk yang sesuatu yang floating seperti contoh minyak, lemak-lemak. Okay, lemak-lemak macam contoh ya, lemak-lemak daging dan sebagainya kan, banyak lemak tu. Okay, rise and remain on the surface of the wastewater. The chamber is long through shape structure. Dia akan dividekan kepada 2 ke 3 layer compartment by vertical baffle untuk trapkan oil, fat dan juga grease. Biasanya untuk this tank, detention period adalah 3 minit. Dah mencukupi untuk dia mengambil minyak tersebut lah. Alright. Okay, the floating, tengok dia kata kat sini, the floating metal can be either using by hand or mechanical remove. By hand, dahsyat pakai by hand, pakai tangan je. Alright, cuba tengok kat sini. Ini adalah top view. Okay, air masuk kat sini. Dan satu proses dia ada beberapa lagi. Okay, compartment. Okay, dan ini adalah skimming oil to some. Ni terus yang air yang bersih terus pergi ke outlet. Sama macam gini. Tengok ni bahagian atas, ini adalah view bagi side view. Okay, air yang bersih terus pergi ke sini dan terus pergi ke next step. Okay, boleh study yang ni. Alright, kalau soalan tanya macam mana lukis ke apa kan, boleh jawab lah ya.
Seterusnya adalah removal of portion. Primary treatment. Tadi dah preliminary, sekarang kita pergi ke primary treatment. Okey. Preliminary adalah awal-awal, step yang awal-awal air domestik wastewater masuk. Okey, sekarang ni kita nak discuss berkaitan tentang primary treatment. Apa fungsi primary treatment? Primary treatment adalah removal of a portion of the suspended solid and organic matter from wastewater. So ini adalah dia akan removekan yang suspend ke atas dan organic matter. Okay, next kita pergi seterusnya. Okay, the objective of primary treatment adalah the removal of settleable organic and inorganic solid by sedimentation and the removal of material that will float, scum lah, by skimming. So, objektif dia adalah untuk bagi settlekan organic dan juga inorganic solid by sedimentation process. Okay, so cuba lihat kat sini ya. Approximately dalam ni 25 ke 50% of the incoming BOD dan 50 ke 70% adalah bagi total suspended solid. Maksudnya untuk this treatment dia boleh incoming, maksudnya nilai BOD yang nak masuk tu adalah 25 ke 50% nilai BOD dan 50 ke 70% bagi total suspended solid untuk for this case lah, for this treatment. Dan 65% bagi oil dan juga grease. Ni for your information sajalah. Some organic nitrogen, okay, organic phosphorus dan juga heavy metal akan bersama-sama solid tersebut untuk remove sepanjang primary sedimentation. Maksudnya dalam proses ni juga ia boleh removekan nitrogen, organic phosphorus dan juga heavy metal, tetapi tidak keseluruhannya. Dia hanya boleh remove sedikit saja. Sebab tu dia akan ada baki-baki juga akhir-akhirnya. Okay, next. In many industrial countries, dalam banyak-banyak tempat yang negara yang membangun, okay, primary treatment is the minimum level of the pre-application treatment. Betul, require for the wastewater irrigation. Maksudnya dalam tempat yang industrial, okay, tempat-tempat yang membangun lah kan, primary treatment ni adalah treatment yang paling rendah sekali lah untuk digunakan, tetapi dia applicable, yang boleh digunakan lah. Sebab kita, kalau kita fokus pada domestic water masih lagi, dan kita next pula lepas primary kita ada lagi secondary treatment. Alright, ingat tu, kita ada lagi secondary treatment, tapi fokus now primary treatment. Next, it may be considered sufficient treatment if the wastewater is used to irrigate crops that are not consumed by a human. Dan air treatment tersebut juga sebenarnya kita boleh menggunakan untuk kita siram pokok bunga, siram pokok-pokok kita lah, contoh sayur dan sebagainya. Kita boleh menggunakannya lah. Orchid lah, tengok ni dia kata orchid kat sini okay. Banyak tu, nak siram pokok orchid mesti banyak orchid kan. Okay, next. Okay, primary sedimentation tank or clarifier. Ni namanya ni. Sedimentation ni boleh juga dipanggil sebagai clarifier. Okay. May be round or rectangular. Bentuk sedimentation ni dia boleh dalam bentuk bulat macam gini. Ini pandangan atas pandangan atas, ataupun rectangular macam gitu. Alamak, cantiknya. Okey, kurus ni kat sini. Okey, typically 3 ke 5 deep. Maksudnya dalam dia ni dia adalah 3 ke 5 meter. Panjang tu 3 ke 5 meter tu. Okey. Hydraulic retention time dia between 2 to 3 hours. Ingat, kalau ditanya HRT, hydraulic retention time dia adalah 2 ke 3 hour, 3 jam. Okay, next. Settled solid iaitu primary sludge are normally removed from the bottom of tank by sludge rack. Biasanya normally removed by the bottom of tank by sludge racks that scrape the sludge to a central well from which it is pumped to the sludge process unit. Okay. Next, okay, scum.
scum ni akan swept across the tank surface by water. Scum ni macam minyak-minyak, lemak-lemak macam tadi. Okey, dia akan terus dia akan timbulkan, dia akan terus boleh remove kat bahagian atas menggunakan water jet ataupun mechanical. Boleh menggunakan pelbagai method lah. Okey, next kita pergi seterusnya. Okey, primary treatment. Okey, primary treatment ni sedimentation tank and clarifier. Typically, ini kriteria bagi sedimentation tank. Kalau soalan ditanya, so tahu macam mana nak menjawabnya. Dia adalah rectangular horizontal flow tank. Dia adalah rectangular horizontal flow tank, dan dia juga adalah circular. Ada juga circular, dia bulat. Dia ada bulat lah, bentuk bulat, macam bulat macam ini. Radial flow tank. Dan ada juga yang begini. Ini pandangan sisi, sisi. Ini pandangan atas. Kalau ikutkan ni bulat je. Okey. Ni pandangan sisi juga. Okey. Okey, dan juga ada dalam bentuk hopper bottom. Dalam bentuk macam ini. Ni sisi juga ni, pandangan sisi. Okey, dia kalau kita tengok sisi, dia ada hopper. Hopper ni dia macam tarik macam gitulah. Dia akan ada contoh sekejap air ni masuk kat sini. Okey, bila air masuk kat sini, dia akan ada decanter kat atas ni. Dia akan terus air yang kotor slash tu dia akan terus turun bawah dan sebagainya. Dia akan pergi ke seterusnya lah. Hopper bottom, upward flow tank. Bentuk dia macam ini. So ada 3, iaitu rectangular, horizontal flow tank, circular dan juga hopper bottom. Dia akan terus pergi ke next step, iaitu pergi ke sludge. Next, advanced primary treatment. Di dalam primary treatment ni dia ada satu lagi, iaitu advanced primary treatment. Apa maksud advance ni? Okay, enhance removal of suspended solid and organic matter from the wastewater, typically accomplished by chemical addition or filtration known as coagulation dan flocculation. Advance. Some of the wastewater treatment dia ada lagi satu, iaitu advanced primary treatment menggunakan chemical addition, iaitu proses coagulation dan juga flocculation. Cuba lihat kat sini. Dia sama proses kalau adik-adik perasan masa kita belajar di water treatment plant. Sama juga prosesnya, tetapi air source yang berbeza. Macam sekarang ni kita wastewater, so dia adalah source daripada domestik, daripada industri dan sebagainya. Tetapi water dia berasal daripada sungai dan sebagainya. Untuk treatment, untuk apa? Air minum, air mandi dan sebagainya. Tetapi this case kita nak remove air ni terus pergi ke sungai, tetapi mematuhi standard yang kita telah ditetapkan. Okey, dalam primary treatment dia ada lagi advanced primary treatment, iaitu menggunakan sedimentation, coagulation dan juga flocculation. Untuk coagulation ni, kita sekarang ni coagulation ni menggunakan secondary settling tank. Untuk sediment, primary settling tank dan juga flocculation. Plop, dia akan mendap ke bawah. Next, sedimentation. Sedimentation ni apa sebenarnya? Sedimentation ni adalah primary treatment process. Sedimentation is a physical water treatment process used to settle out suspended solid in water under the influence gravity. Dia akan settlekan sedimen physical water. Maksudnya sesuatu yang suspend tu dia akan sedimen mendap ke bawah menggunakan kuasa graviti. Kuasa graviti gitu. So dia tak menggunakan apa-apa mechanical, tetapi dia menggunakan gravity untuk terus turun ke bawah. Okay, next. Removal efficiency of primary treatment proses ni, basically efficientnya proses ni by BOD ni adalah dalam treatment 30%. Okay, next adalah total suspended solid, biasanya dia dalam 60% bagi primary treatment proses. Tak banyak kan, tetapi itulah salah satu kaedahnya. Macam contoh yang ni Okay, design criteria, basically basin overflow, surface loading, ni depth, surface geometry, ini design dia lah. Typically ini adalah dia punya treatment
primary treatment with the preliminary. Preliminary yang depan ni. Ni preliminary. Preliminary. Ini sekarang primary. Macam tu gaya ya. Bolehlah, cantik lah. Okay. Next. Alright. Sedimentation lagi. Ni macam contohnya. Kan tadi kita ada 3 bentuk. Satu. Tadi bentuk di dalam rectangular, ada bentuk bulat, ada yang bentuk apa lagi satu tu, hooper. Dia bentuk dia macam corong 3 sikit kan. Okay, next. Okay, mari kita pergi ke example 1. Ini kena sentiasa buat latihan sentiasa. Sebab kemungkinan masuk kita tak tahu. Okay, dan you kena faham macam mana cara untuk kita menyelesaikan masalah ni. We are as an engineer, so adik-adik kena tahu macam mana cara untuk kita calculate. So ini caranya. Example ni. Evaluate the following primary tank design with respect to detention time, overflow and wear loading. Okay, maksudnya sekarang ni kita nak evaluate the following primary tank design with respect to detention time, overflow and wear loading. So dia dalam soalan ni telah berikan design data ini. Okey, ini tak perlu hafal, tetapi kita kena hafal macam mana kaedahnya. So okey, dia berikan kita Q. Ni Q. Okey, Q flow lah. Flow rate. Ni tengok unit dia meter cube per second. Next, influent SS adalah 280 mg per liter untuk this case. Okey, next, slash concentration 6%. Efficiency 60%. Next, length dia adalah 40 meter. Okay, width dia, lebar dia adalah 10. Liquid depth, kedalamannya adalah 2 meter sahaja. Wear length dia sini 75 meter. Alright, jom. Okay, solutionnya macam mana kita nak kira? First adik-adik kena kira macam mana the detention time. Kita kena kira detention time dulu. Unit V per Q. Okay, kita tahu Q ni sama dengan unit dia meter cube per second. Okay, so kita nak tahu yang ni. Ini kita tahu tadi, kita tahu. Ini kita tahu volume. Kita tahu volume. Kita kena kira lah. Tengok kat sini Sebab tu bawa ni pergi sini, ini bawa ke sini. So S kat sini detention time, volume, okay, iaitu dalam bentuk meter ni kan. Okay, dan Q kat sini. Okay, next. Okay, kita tadi dalam soalan dibagi 40. Okay, kita nak kena cari volume dia. Volume kita dah tahu dah sebab kita dah tahu unitnya. Okay, mari kita tengok kat sini ni. Ni. Length dia. So kita boleh tahu berapakah volumenya. Okey, 40 kali 10 kali 2. So ini adalah volume over Q. So dapatlah nilai ini boleh tukar kepada hash hours. Okey. Okey, next. Tahu ke macam mana guna hours ni? Mari saya ajarlah. Okey, second. Ni second. Darab dengan okey, 1 minit berapa second? 60 kan? 60 second. Okey, ini adalah 1 minit. Okey. 1 hours berapa minit? Sorry. 1 hour berapa minit? 60 minit. So kita boleh kira lah. Yang ni darab, yang ni mati, sorry mati, sorry, hazaf bahasa Arab bagi dapatlah nilainya adalah 1.5 hour. Okay, next kita pergi seterusnya. The overflow rate is the, nanti tekan calculator tekan calculator, cuba sendiri, cuba kira sendiri, study sendiri, cuba kira sendiri, betul tak jawapan ni? Kalau tak betul bagi tahu saya. Okay, next. The overflow rate is the, sorry mana saya pegang pen ni. Ni. Okay, the overflow rate dia divided by surface area. Ini sekarang kita nak surface area dia pula berapa. So, nilai Q kita tadi ni, Q bahagikan dengan nilai ni. Length dia tadi darab dengan ni apa ni? Length dengan
width. Cuba tengok. Tengok ni. Length dan juga width-nya. Untuk kita dapatkan surface area. So, dapat yang nilai ni. So, boleh kita tukar unit ni dalam per day. So, dapat nilai ni. Cuba tekan calculator sekarang. Try, dapat tak? Kalau tak dapat, bagi tahu saya ajar. Don't worry, saya tak marah. Terus bagi tahu saya. Okay? Nak suruh saya tekan calculator pun nak ajar. No problem, saya tak marah. No problem. Kontak saya terus. Okay, next. Lepas tu, adik-adik kena kira wear loading. Okay. Macam mana nak kira wear loading? Okay, ni nilai Q kita. Q bahagi dengan 75. WA kita tu lah. Berapa? So, dapatlah nilai ni. So, adik-adik convert kepada day. So, dapatlah nilai ni. Boleh Faham? Okay. Kalau cuba tekan calculator, try, hafal macam mana stepnya. Kalau keluar dalam exam, so tahu macam mana cara nak buat. Ingat, formula ni mudah. Tak perlu diberi pun. You all kena hafal. Okay. Sentiasa buat latihan. Maths, always need to exercise yourself. Saya dulu sentiasa buat exercise lah. Saya buat mula-mula. Oh, macam gini. Lepas tu saya tutup. Saya cuba lagi sekali. Oh, tak menjadi. Saya tutup. Saya buat lagi tidur. Saya tutup lagi. Saya cuba. Keep training yourself to remember the methods, the how to solve the problem. Macam gitu. Baru betul. Kita belajar kan. Bila kita belajar menuntut ilmu, sebab itu kita kena hati ikhlas. Motivate diri you sendiri every day. Bangun daripada tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, bantu aku. Aku nak belajar menuntut ilmu untuk aku berjaya, untuk aku balas jasa baik mak ayah aku, orang tua aku. Amin ya Rabbal Alamin. Macam tu. So, bila kita niat yang baik untuk kita belajar tu, untuk kita membantu rakyat, manfaatkan kepada masyarakat, insya-Allah pasti Tuhan akan membantu urusan kita dalam meneruskan pengajian kita. Tazkir. Okay, so mari kita pergi ke example yang kedua. Okay, cepat sikit Okay, example kedua ni adalah design primary circular settling tank. Okay, sekarang ni dia kata dia nak kita design a primary circular settling tank clarifier to remove 60% of the SS. If the average flow adalah ni. Dia dah bagi dah kat sini Q. Ni Q. Ni Q Q. With a peak factor 2.5 di peak factor dia to achieve 60% SS reduction and 40% BOD reduction. Ini adalah aim bagi primary circular settling tank ni lah. A surface overflow SOR adalah 40 meter cube per day per meter square is required. Dia dah bagi kat situ. Assume the side wall depth adalah 3 meter. Kedalamannya adalah 3 meter. Boleh bayangkan Okay, sambil-sambil kita baca, kita bayangkan. Okay, find the volume of tank and what is SOR for peak flow. SOR ni apa? SOR ni adalah yang ni tadi. Ni. Okay, surface overflow rates. Alright. Okay. Sebelum tu, saya padam dulu benda ni. Okay, kita buat sekali lagi. Saya ada takut ternampak nanti. Alright, next. Okay, cuba tengok. Kita tengok solutionnya. Yang pertama, tadi dia dah bagi nilai Q kita tadi. Tengok ni, nilai Q kita tadi. Okay, so surface area required. So, ini adalah surface area required. So, macam mana kita buat? Kita ambil nilai Q over SOR. SOR kita ni yang telah diberikan tadi. Yang ini. Ni. Okay. So, kalau ikutkan, kalau matematik terus dapat meter square. Okay, cuba tengok meter cube per day. Okay. So, bahagi. Bila kita tukar kepada darab, dia automatically berubah. So, macam mana tu? Okay, so, saya buat dulu bahagi dulu. Bahagi dulu. Meter cube. Okay, per day. Per meter. Macam itu. Faham Okay, next. Bila kita nak convert dia. Okay, darab dengan. Dia ni akan terbalik. Bila kita tukar. So, mana tadi? Okay. Meter cube. Okay, D. Macam itu. Faham Okay, next. Yang ni.
Khozaf dengan ini. Ni bahasa Arab tu tau. Okey, betul ke tidak tu? So dapatlah nilai yang ni. Ni. So ini adalah surface area required. So step yang pertama adik-adik kena cari surface area required. Next, with depth 3 meter. Sebab dia kata untuk kita assume kat sini side wall depth dia adalah 3 meter. So adik-adik kena kira 125 yang area. Sorry, this one is area. Kena darablah dengan 3 meter ni yang telah diberikan di dalam soalan. Then ini adalah nilai volumenya. Okey, dia kata pula at peak flows. Okey, at peak flows SOR ni kan. So dia nak tahu berapakah, dia kata kat sini soalan, what is SOR for peak flows? So ini adalah formulanya, kena hafal. 2.5 ini adalah nilai peak factor. 2.5. Okey, peak factor darab dengan 5,000. 5,000 datang dari mana? 5,000 adalah nilai Q kita. Bahagikan bahagi nilai 125. 125 ni adalah apa? Nilai ni, surface area required yang terbaru. Lepas tu dapatlah nilai ini bagi SOR, iaitu surface overflow rate SOR bagi peak flows. Faham So ini adalah rentetan caranya. So hafal cara macam mana cara pengiraan. Sama juga macam tadi juga Okey, sorry tadi ada saya ni. Ni tengok ni. Ini formula ni kena hafal sendiri tak diberi. So adik-adik kena hafal sendiri. So ini formula yang mudah saja. Ini pun caranya you kena hafal sendiri. Macam mana cara pengiraannya. Okey, kita pergi lagi sikit Okey. Sebenarnya panjang wastewater ni. Dia prosesnya sangat panjang sebab kita belajar secara teorinya kan. Okey. Sedimentation tank. Okey, sedimentation tank ni adalah mechanism of chemical enhanced primary sedimentation is to use aeration tank prior to the settling tank. The chemical are added to the aeration tank. Memang pun untuk dia enhancekan dia lagi boleh membiak dengan baik dan makanan kepada bakteria. Dan juga the amount of sludge produced during primary settling will depend on the true flows. Dan juga ini adalah formulanya. Berlakunya untuk sludge quantity, penghasilan sludge tersebut. Kita kena kira. Sebabnya kita nak tahu berapa banyak yang kita nak buang, remove-nya berapa banyak. Dan kita kena tahulah sebab ini adalah plan kita yang kita nak design. Okey, ini adalah formulanya, boleh lihat di sini. Alright. Okay. In conventional primary tank, as a surface overflow rate increase, the removal efficiency decrease with the chemical coagulant. The removal efficiencies are almost constant over surface. SOR ni lah biasanya dia akan constant. Okay, table 1 ni menunjukkan show the comparison of the pollutant removal efficiency. Ni contohnya kat sini. With coagulant dengan without coagulant. Tengok mana yang lebih efektif, this one or this one? Yes, of course this one. Sebab tu dia mahal. Itu kita kena fikir. Bila kita design, kita kena fikirkan cost. Macam gitu macam tu bukan ni lain ni. Okey, macam tu. Okey, ini adalah cost dia. Sebab tu kita kena fikir jugalah. Tengok adakah kita perlu benda ni dengan segera, dana datang dari mana, itu kita fikirkanlah. So ini adalah ke-efficientnya bagi menggunakan coagulant, iaitu apa-apa saja menggunakan alum dan sebagainya. Alright. Seterusnya adalah pergi ke example yang ketiga. Mari kita lihat example ketiga. Determine the amount in kilogram per day and meter cube per day of primary sludge solid generated in a domestic wastewater plant for PE. Total capacity, ni PE ni. Total capacity-nya adalah 20,000 meter cube with an efficiency of TSS removal if 60%. Ni tengok cakap kat sini Given per capita, maksudnya per orang per capita flow adalah 225 per day and TSS concentration-nya adalah 300 mg per liter. Okey, mari kita lihat. Sekarang dia nak tahu berapakah amount bagi solid generate. Tadi kita bagi formula, so kita gunakan sekarang. Okey, first
Formula tadi hafal okey, hafal. Okey, next. Okey, dia bagikan kita Q. Okey, Q macam mana kita nak kira? Dia tak bagi Q, tapi macam mana kita nak kira? First adik-adik kena kira ni step 1 adik-adik kena kira Q. So 20,000 kita kena kira macam ni. Faham Q ni volume bahagi dengan time. Okay, so for this case, adik-adik tengok 20,000 kita dah tahu berapakah nilai volumenya. Okay, darab dengan 225 liter per day. 225 liter per day ni adalah ni given per capita flow. Sebab ni per capita flow. Biasanya ia standard Okay, so dapatlah nilai 4,500. Darab dengan ini dapat 4,500. Next, seperti yang kita tahu, 1 liter bersamaan 0.001 meter cube. Okay. Next, 4 juta ni, 4,500,000. Okay, kita nak convert kepada meter cube. Jadi senang sikit kita nak kira. So, dia dah convert jadi 4,500. Cuba tekan kalkulator sekarang, dapat ke tidak? Kalau tak dapat, bagi tahu saya. Next. Okay, tahu cara macam mana kira darab tolak hasil dan sebagainya. Okay, next. Adik-adik kena kira ni, slash ni. Alhamdulillah, sorry. Saya puasa hari ni. Okay. Angin. Okay. Q ni darab dengan TSS darab dengan E. Okay. So, Q ni adalah 4,500 yang kita kira atas tadi. Okay. Darab dengan TSS. TSS ni diberi di dalam soalan ni. Yang ni. Darab dengan E. E ni apa? Kejap Okay. Ini apa? Ini yang ini adalah standard yang telah diberikan. Cuba kita tengok contoh dia tadi formula ni. Removal efficiency. Okay, cuba tengok kat soalan kita. Sorry. Efficiency standard bagi soalan ini adalah 60%. So, sebab tu dia ambil dalam unit persen saja. Bukan persen, dia ambil dalam 0.6 terus. Dia ambil terus dia punya ni lah. Maksudnya 60% kan macam gini. So 1, 2, 0.6. So 0.6. Terus masuk ke dalam yang ni. Okey. So bila dapatlah nilai ini adalah nilai SM lah. Okey. Ini adalah jumlah amount yang telah digeneratekan bagi primary slash. Okey. Assume. Okey, tengok seterusnya. Assuming the density of sludge PS to be 1,000 kg per meter cube, then the volume of sludge generate daily setiap masa, setiap hari adalah berapa banyak. Ini adalah untuk generatekan sekarang kita nak kira berapakah digeneratekan setiap hari. So SM, okay, SM per PS. Okay, cuba tengok ni. Ni adalah volume. Okey. Nilai SM tadi 810 per dengan PS. PS ni adalah 1,000 kg per meter cube. Okey. Ini adalah untuk bagi yang ni bagi density dia. Okey. Assume, sebab dikata assume kan 1,000 bagi nilai PS. So, ini adalah yang digeneratekan setiap hari, iaitu 0.8 meter cube per day. Walaupun macam tak banyak ni, tapi sebenarnya dia adalah jumlah yang banyak. Dan kita kena fikirkan macam mana cara kita nak removekan benda ni. Kalau kita tak remove benda ni, apa yang akan jadi pada kita punya treatment plan? Apa akan jadi? Cuba kita tengok balik. Apa akan jadi? Kita tengok slide yang satu lagi. Sekejap, saya cari. Depan lagi ni. Sekejap. Lagi satu. Ni kat sini. Kalau kita macam tu kalau kita tak kira berapa banyak yang akan dibuang, dia akan, kalau contoh kita stop, kita tak buang pun, air masuk je, air asyik masuk, tetapi slush ni semakin banyak, makin banyak, apa akan jadi?
ini penuh dengan sludge. Ini pun penuh dengan sludge. Yang keluar ni confirm sludge. Sebab tu kita kena remove berapa banyak yang kita nak remove ke sludge treatment. Sebab dalam sludge tu dia ada bakteria. Bakteria ni bila ada oksigen dia lagi membiak banyak. Jadi kita macam mana pun satu masa kita kena buang. Itu sebabnya kita kena kirakan as an engineer, kita kena kira berapa banyak sludge yang kita akan buangkan setiap hari. Begitu. Boleh? Clear? Okey, faham. Bagus adik-adik semua. Okey, jom kita pergi ke seterusnya. Okey, example yang keempat sekarang ni. Soalan mungkin akan keluar juga. Bukan yang ni, ada yang lain-lain lagi. So, kena study semualah. Okey. Determine the surface area of the primary settling tank size to handle a maximum hourly flow of 0.570 meter cube per second at an overflow rate 60 meter per day. If effective tank depth adalah 3 meter, what is the effective theory? Ni berapakah nilai detention time dia sekarang ni? Mudah saja ni. Macam kira yang tadi awal-awal tadi kita kira. Okay, so surface area tadi Q over SOR. So, Q kita berapa nilai tadi? Dia telah diberikan. Kita ambil saja nilai Q yang telah diberikan ini. Okay, per dengan SOR yang telah diberikan yang ni tadi. Okay, so dapatlah nilai kita punya surface area. Ni, kita convert terus dalam meter square. Okay, then selepas tu kita tahu depth dia. Kan kita tahu ni depth dia ni. So, darab dengan depth dia. So, dapatlah nilai volumenya. Okay, then next kita nak tahu nilai detention time. Sebab kita tahu Q sama dengan volume over time. Bila over time, so kita kan tahu yang ni kita nak tahu. So, balikkan dia, dapatlah kat sini. So, kita boleh tahu volume over Q. Dapatlah nilai detention time for this case adalah 1.2 jam. Okay, cuba tekan calculator sekarang. Dapat tak 1.2 hours? Okay, so keep training. So, tahu macam mana cara nak kiranya. Walaupun formula tak diberikan, tetapi adik-adik hafal. Very simple formula. Hafal Alright.